Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis pada hari ini, iaitulah seminar ibadat salat semasa sakit, bermusafir dan juga waktu sukar. Yang dihormati pada Dr. Wan Nudri, Ustaz Rosdian, semua para penceramah kaki tangan Pusat Islam, muslimin dan muslimat, para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurniaan Allah dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam majlis ilmu yang kita nak bincang satu tajuk yang berkait rapat dengan kehidupan seorang manusia, iaitulah dalam ketika bermusafir, waktu sakit dan juga dalam keadaan tertentu yang memerlukan satu pengajian. Kerana keadaan-keadaan sedemikian ini memerlukan ibadat perlu dilaksanakan, tetapi dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak, yang telah diizinkan kepada kita dalam syarak Islam ini, boleh kita lakukan dengan kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang telah ditentukan. Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat, manusia tak mungkin duduk diam tanpa berjalan, tanpa mengembara, tanpa pergi ke sana sini. Maka ilmu tentang pengembaraan ini perlu dipelajari, perlu dihayati dan juga selalu diulang kaji, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita itu tanpa mengabaikan tanggungjawab. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, agama itu mudah. Walan yushadadin ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang menyusahkan agama ini kecuali dia akan tewas. Jadi yang mudah, kalau dipayahkan dia akan tewas. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah sebut kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Allah nak suruh kita senang, mudah, tak payah. Tapi kata orang, agama itu mudah. Yang salahnya kalau kita mempermudahkan agama. Itu berbeza, dua kata-kata berbeza. Di antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Mudah bermakna kita mampu melaksanakan tugas beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Tuhan sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Itu konsep hidup manusia, mesti mengabdikan diri. Bagaimana nak laksanakan ini? Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra, Tuhan nak suruh permudahkan, jangan menyusahkan. Tetapi kalau kita mempermudahkan agama, itu yang salah. Kenapa tak salat? Sibuk. Kenapa tak salat? Sakit. Sedangkan orang sakit ada cara-cara dia, orang sibuk ada cara dia, orang bermusafir ada cara dia yang tersendiri. Jadi alhamdulillah, indahnya Islam itu duduk di mana? Duduk di perundangan syariatnya yang sangat ketara, yang sangat hebat. Boleh tuan-tuan tengok dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Keindahan Islam, di mana dalam kitab kita ini ringkas tapi merangkumi banyak bab-bab dalam Islam ini yang menyebut tentang Islam itu indah. Tempat mana indahnya Islam itu? Iaitulah duduk di perundangan dia yang mampu dibuat oleh manusia. Perundangan dia yang mengandungi hikmah, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Di sebalik perundangan itu ada hikmah,
Kata di para ulama, alimaha man alimaha, orang tahu ada orang tahu, orang tak tahu pun memang kita kena yakin dan percaya terdapat hikmah yang banyak di sana. Para peserta sekarang, bila kita sebut tentang bermusafir, terlebih dahulu mukaddimah kepada musafir ini iaitulah tentang kenapa orang berjalan disebut dengan nama musafir, as-safar. Safar itu makna mengembara, berjalan. Sebab apa nama musafir, safar? Jadi para ulama menggariskan di sini kerana bermusafir itu akan mendedahkan wajah sebenar seorang manusia. Kita hari ini kita berkawan dengan seorang, berkawan dengan dia, pergi sana duduk di pejabat sekali, waktu rehat pergi makan, petang balik, tapi tak pernah kita musafir. Bermakna kita masih lagi belum mengenali wajah sebenar ataupun watak sebenar seorang kawan kita. Karena itulah dikata musafir itu akan mendedahkan kepribadian seorang. Itu nama safar. Safar mana buka tutupan. Pernah seorang bertemu dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia nak jadi saksi kepada orang tu. Umar tanya, awak kenal dia? Dia kata, kenal, jiran saya. Sayyidina Umar kata, mu pernah musafir dengan dia? Belum. Lah. Umar kata, engkau belum kenal lagi orang. Jadi kalau kita nak kenal betul-betul musafir. Jadi kalau dalam waktu naik bah ke, naik kapal terbang ke, beg dia asyik kita je kena angkat, dia tinggal, itu boleh kena satu penyakit. Waktu berhenti tempat makan, memang waktu nak minta menu dia pandai minta, tapi cepat sudah makan. Oh, makan dulu, saya kena pergi ke tandas ke apa benda, waktu nak bayar kita je bayar, kena 2 kali bayar. Lepas ni meja lain lah kita. Tak, saya pun pandai juga cari meja lain, awak duduk meja lain lah pula, asyik saya je bayar. Jadi banyak kadang-kadang orang baik waktu kita berkawan di kampung, tapi bila musafir nampak sangat semua barang-barang dia kita kena angkat, waktu makan kita kena bayar, dan mudah nak marah, macam-macam perwatakan itu ada. Jadi musafir inilah mendedahkan seorang itu kepada watak sebenar seorang manusia. Bila kita seorang ini nak bermusafir, sebelum kita ini di antara adab-adab yang disebut iaitulah menyelesaikan perbalahan, benda-benda yang tak baik yang kita buat. Kalau ada barang simpanan orang, hantar balik, ataupun kita tulis, buat carta, buat apa ni, catatan bahawa ini hak orang bukan hak saya. Kalau apa-apa terjadi, anak-anak di rumah dapat menguruskan selepas kita tidak ada. Adab yang kedua, membawa bekalan yang halal dan meninggalkan perbelanjaan yang mencukupi kepada orang yang ditinggalkan. Jangan suruh anak mutawakal pada Allah Ta'ala lah, semua duit aku bawa belakang, habis anak kita suruh orang minta derma duduk di kaki 5 di tangga masjid lah. Yang ketiga, bermusafir adalah dilakukan bersama kawan-kawan. Nabi kita sebut bersama musafir yang paling baiknya 3 orang. Itu musafir. Sebab orang bermusafir ini dia keluar daripada daerah dia, dia duduk satu tempat yang asing, yang menyebabkan dia boleh buat benda-benda yang tak biasa dibuat di kampung. Tak ada orang tengok sini, orang tak kenal sini. Pergi ke Bangkok ke, pergi ke mana-mana, Filipina ke, pergi ke negara Eropah mana, orang tak kenal saya sini. Jadi saya boleh buat kerenah-kerenah yang tak mampu kita buat di kampung. Jadi Nabi kata siapa dia berjalan seorang, itu syaitan. 2 syaitan lagi, 3 orang baru nama dia musafir, jamaah. Sebab kalau seorang kita boleh buat apa yang kita nak, 2 orang mudah lagi nak berpakat. Tapi kalau 3, biasanya yang ketiga ni ada balance. Tak boleh, kita mari bukan niat nak buat benda ni, kita mari jadi ada. Tapi kalau 3-3 sekali jadi syaitan belakang, macam mana tu? Ketiga-tiganya syaitan dikenali belakang. Yang keempat adalah melantik salah seorang daripada teman dalam perjalanan. Kalau kita jalan sebuah kereta 4 orang 5 orang, kena lantik seorang amir. Kamu ketua yang akan memutuskan nak berhenti kat mana. Kalau tidak, duduk kelahi. Akhir sekali nak makan pun tak berhenti makan. Orang yang kata kita makan kat sini, oi tak sedap, kat depan tak sedap juga. 4 akhir biar ketua dia buat putus. Kita hari ni nak makan dekat RNR yang satu lagi, cukup, jangan cakap banyak. Kalau tidak, 2 khilah dalam asyik 2 khilah je, pergi pun khilah, balik khilah. Akhir sekali duduk main khilah, gitulah sampai sudah. Jadi ini di antara adab-adab yang ringkas lah, mudah.
mengucapkan selamat tinggal kepada kaum keluarga dan teman-teman dengan mendoakan dengan doa yang Nabi kita ajar, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Cantik doa ni. Aku serahkan kamu, orang yang kita tinggal itu kita serah kepada Allah yang tidak pernah mensia-siakan simpanan yang ditinggalkan kepadanya. Hari ni, saya tinggal pun tak apa, mak saya, nenek pada anak-anak jaga rumah. Nenek baik dengan cucu, 24 jam cucu boleh main game. Nenek tak larang. Jangan buat bising. Mana ada orang buat bising main game? Senyap main ujung jari gitu je. Tok tak tahu apa. Tengok. Kita nak, iyalah, itu ikhtiar. Secara zahirnya kena ada. Tetapi yang batin yang kita serah, astaudiukumullah, aku serahkan kamu ni, Allah Ta'ala yang jaga. Selepas kita buat yang zahir. Cantik. Orang yang nak mengucap selamat jalan pula, jangan kata selamat jalan, selamat pergi. Itu yang ucapan kita. Kita juga kena belajar sunnah Nabi kita aja, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Tengok. Semoga Allah Ta'ala memelihara agama kamu. Kamu bermusafir, bebas nak buat apa benda di tempat yang asing, Allah jaga agamamu. Wa amanat, jaga amanah kamu. Solat kamu itu amanah. Jaga dalam perjalanan kamu, jangan buat benda-benda. Wa khawatim amalik, sudah amalan kamu biarlah pergi sebagai seorang beriman, balik lagi kuat iman. Jangan pergi orang beriman, balik orang yang fasik, orang yang telah buat benda munkar dan maksiat lah, tidak ada. Ini doa lain lagi, zawwadakallahu taqwa wa ghalaka wa ghafara laka zambak wa wajjahaka lil khair aynama tawajjah. Ini doa-doa yang cantik, tuan-tuan boleh ambil dalam kitab kita Perisai Muslim, ada di situ. Kemudian di antara adab orang bermusafir juga, iaitulah sembahyang sunat, pergi dan balik. Biasa kita masa nak pergi tu ingat, waktu balik tak teringat. Sampai-sampai kat rumah terus masuk rumah. Ya, cantiknya ketika pulang daripada musafir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk masjid, solat duha, tengok waktu dia sampai. Solat baru dia masuk dalam rumah. Jadi kalau boleh kita berhenti dulu kat masjid kampung kita, kat surau, kat balasah, kat rumah kita, salat baru masuk dalam rumah. Itu di antara sunnah yang ditinggalkan. Jaranglah orang boleh buat yang ni pada zaman kita hari ni. Subhanallahil azim. Itu di antara sebab. Adapun salat bermusafir ketika nak pergi, sebelum kita keluar daripada rumah, ini dibahaskan sedikit oleh para ulama. Imam Nawawi contohnya mengatakan sunat kita melakukan salat sebelum musafir. Kerana hadis disebut satu riwayat yang mengatakan tidak ada apa yang ditinggalkan oleh seorang itu, meninggalkan keluarganya, daripada 2 rakaat yang dia lakukan ketika dia nak keluar daripada rumah. Cuma hadis ini dipertikaikan oleh para ulama. Hadis ada yang mengatakan dhaif, tapi ada hadis yang sahih yang umum. Nabi kata iza kharajta min manzilika, bila kamu nak keluar daripada rumah kamu, fasalli rak'atain, naklah kamu lakukan salat 2 rakaat. Tak kira lah, hadis ni umum. Nak musafir ke, nak keluar pergi pejabat ke, nak pergi mana-mana aja, sebelum kita keluar rumah, Allahu Akbar, salat 2 rakaat pagi-pagi. Jadi dia kata yamna'anika min makhrajis su, yang akan menghalang kamu daripada terkena benda-benda yang tak baik. Kalau masuk dalam rumah kita, salat 2 rakaat juga akan menghalang kita daripada perkara yang tidak baik. Jadi hadis ini sanad dia baik, jayyid, kata di ulama hadis. Jadi itu di antara adab sunnah yang kita perlu belajar. Kemudian yang ni sangat jelas, iaitulah ketika kita nak keluar daripada rumah, kita diminta supaya baca doa ini. Doa ni saya nak suruh ingat semua hari ni. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Baca dah kan? Alhamdulillah yang dah baca dah. Yang tak baca lagi ambil, letak kat pintu. Sebelum keluar rumah tu letak kat pintu nak keluar rumah. Baca dulu. Kena 3 hari hafal ni, ingatlah insya-Allah dah. Cuba kata sekali. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ingat dah? Tak ingat lagi? Alhamdulillah. Doa ni mudah. Boleh katakan semua ingat belaka. Yang tak ingatnya nak baca ya. Nah, saya ingat dah ni. Betul. Tapi nak baca tak ingat. Lepas pada ni kena ingatlah, jangan lupa lagi, sebab kita serahkan kita. Bismillah, dengan nama Allah aku melangkah turun.
Aku bertawakal, serah diriku kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya keselamatan pergi dan balik ini kecuali dengan pertolongan Allah. Cantik. Oi, saya disiplin. Api kuning tu dah berbreak dah. Orang langgar belakang pula. Kita jadi disiplin, orang lain kelang kabut nak pergi. Tak selamat. Yang selamat je apabila Allah Ta'ala jaga kita, insya-Allah. Ada lagi doa-doa lain yang patut kita belajar, tuan-tuan boleh tengok. Kemudian doa naik kenderaan jangan lupa. Macam selalu kita bacalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya kata doa naik kenderaan ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata, padahal waktu itu kenderaan di zaman dia unta. Dia punya kereta api bah ekspres dia semua unta. Tapi Nabi tak kata doa naik unta. Dia kata doa naik kenderaan. Ini menunjukkan syariat ini syariat yang anjal, yang global, yang umum, al-alamiyah, boleh diguna bila-bila masa. Mau naik kapal terbang, boleh. Doa ni juga kita baca. Naik unta, doa ni juga. Naik basikal, kereta, jet, boleh baca bila-bila masa. Kemudian jangan lupa baca doa musafir yang Nabi ajar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Jadi doa ini maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah Taala perjalanan kami ini kebaikan dan takwa, dan ringankanlah perjalanan kami. Wa tuwi 'anna bu'dah, dekatkan yang jauh. Di sini saya nak hurai sikit mukjizat bacaan ini. Jadi kalau kita baca doa ni, yang jauh jadi dekat. Nak pergi Kuala Lumpur 450 jadi 350, gitu kah? Jiwa kita kadang-kadang dekat je kita nak pergi. Kuala Krai Kota Baru 1 jam setengah, kita rasa macam setengah hari jalan, lama, letih, boring, penat. Ada kalanya dah sampai. Jadi terasa jiwa tu penuh dengan perjalanan kita penuh dengan majlis ilmu, dengar kuliah contohnya, penuh dengan zikir, duduk tulis nasihat kepada orang, macam-macam kita boleh buat apabila perjalanan kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa satu bacaan lagi bila kita berhenti di suatu tempat, sama ada di hotel ke, R&R ke, mana-mana tempat nak pergi, kita kena baca doa ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat doa ni, coba kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacaan ni kena ingat. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha agung ini, yang sempurna dari kejahatan semua makhluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca doa ni, dia berhenti mana-mana tempat, dia tidak akan diganggu. Sama ada jin pun tak kacau dia, syaitan tak kacau dia, hayawan-hayawan yang berbisa, ular ke, kalajengking, apa benda pun dia tak kacau. Cuma mungkin nyamuk kacau. Tapi kalau kena gigit nyamuk, dia baca doa ni, nyamuk mari juga. Nyamuk ni tak termasuk dalam syarri ma khalaq, kecuali nyamuk denggi ke apa, Aedes, yang boleh bawa mati pada orang tu. Wallahu alam. Baiklah, ni baru masuk tajuk, itu muqaddimah. Tajuk kitanya iaitulah salat semasa perjalanan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian, mana bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan kamu mengqasarkan, merengkahkan solat kamu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itulah musuhnya nyata bagi kamu. Jadi ayat ini jelas dalam surah An-Nisa ayat 101 menyebut kepada kita tentang keharusan, kebenaran untuk taksuru, untuk qasar salat. Jadi dalam perjalanan ini, depan kita ada dua kategori salat. Satu dia panggil qasar, merengkas yang 4 jadi 2. Satu lagi jamak. Jadi kita kena beza di antara jamak dengan qasar. Ada kalanya kita jamak, ada kalanya kita hanya qasar saja, dan ada kalanya kita tak qasar tapi kita jamak.
Jangan dia tidak talazum, tidak menjadi satu. Dia mesti kalau qasar mesti jamak. Ini yang kita nak belajar hari ini insya-Allah. Jadi keharusan ini keharusan tentang kebenaran Allah SWT beri kepada kita bila kita bermusafir boleh qasar salat. Cerita ini juga dibawa daripada hadis Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah seorang sahabat, dia mari jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Sayyidina Umar, firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ayat yang kita baca tadi, tidak menjadi kesalahan kamu qasarkan salat in khiftum, kalau kamu takut boleh qasar. Dia kata, faqad aminan nas, wahai Umar, hari ini orang dah aman, tak ada peperangan, apa lagi yang kita nak qasar? Apa Sayyidina Umar jawab? Qala ajibtu mimma ajibta minhu ya Ya'la, aku pun rasa tertanya-tanya juga tentang perkara yang kamu tanya aku hari ini. Fasa'altu Rasulullah, aku pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, ayat Quran ini untuk takut, sekarang ni kita dah aman, Islam sudah menang. Nabi kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Nabi kata salat qasar itu adalah satu daripada rukhsah sedekah. Allah beri sedekah, melonggar untuk kamu lakukan salat yang dikurniakan ke atas kamu, faqbalu sadaqatahu, maka kamu terimalah sedekah, anugerah, pemberian yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Kamu terima. Apa yang susah sangat. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain ahli hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa salat qasar tidaklah khusus ketika dalam keadaan takut sahaja. Supaya salat qasar sah, mestilah memenuhi syarat-syarat yang akan kita sebut nanti insya-Allah. Jadi macam mana, apa dia syarat dia? Cuma sebelum kita pergi pada syarat, lebih dulu saya nak baca ta'rif. Ta'rif iaitulah apa makna qasar. Qasar itu maksud dia apa? Qasar artinya mengerjakan 2 rakaat saja bagi salat yang asalnya 4 rakaat, seperti zuhur, asar dan isya. Subuh boleh qasar? Tak boleh dah, dia jadi 2 ya dia. Maghrib boleh. Macam mana nak 1,5? Rokok 1 bangun, tunduk balik, cari setengah, tak jumpa kita dah. Setengah tak ada. Jadi alhamdulillah, jangan hidup main. Saya qasar ya, 1 rakaat setengah salat hari ni. Tak ada lagi dah. Tak akan jumpa lagi kan. Yang kedua, dia panggil salat jamak. Apa dia salat jamak itu? Salat jamak yakni menghimpunkan di antara salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jamak ada 2 saja. Maghrib, isya, zuhur, asar. Cuma mungkin hari ni orang jamak banyak hari ni. Dia panggil jamak 5 pun ada juga. Dah tak semaya belaka. Nak salat subuh, kelang kabut nak pergi jabat, tangguh dulu. Akhir sekali malam, balik habis jabat lepas isyak, jamak semua sekali. Ni dia panggil jamak yang kelima ni. Orang panggil jamak apa ni ustaz? Ada orang tanya saya kata ni jamak jahil nama dia. Mana ada dalam kaedah Islam jamak 5? Tak ada. Cuma satu lagi, sebahagian ulama mengatakan dia panggil jamak takdim, jamak takhir. Satu lagi dia panggil jamak suri. Suri ini gambaran macam jamak, tapi asalnya tidak jamak. Apa dia jamak takdim tu? Apa dia? Jamak takdim iaitulah mendahulukan, mengerjakan salat zuhur dan asar di dalam waktu zuhur. Itu makna takdim, artinya mendahulukan, cepatkan. Dan maghrib dan isya dalam waktu maghrib. Ini jamak takdim. Satu lagi dipanggil jamak takhir, iaitulah menangguhkan atau melewatkan, mengerjakan salat zuhur dan asar dalam waktu asar, dan salat maghrib dan isya dalam waktu isya. Itu jamak takhir. Jadi 2 kategori jamak. Satu lagi yang saya sebut tadi dipanggil jamak suri. Jamak suri itu apa dia? Gambaran jamak. Contohnya, orang ni sakit,
yang kita akan sebut di akhir nanti insya-Allah. Tapi ini gambaran awal. Orang ni sakit, anak dia tak boleh mari kecuali pukul 4 petang. Maka pukul 4 sampai sini, dia basuh, bersihkan ayah dia, mak dia yang sakit ni. Kemudian dia salat asar pukul 4.10 minit contohnya. Salat zuhur, maaf. Salat zuhur pukul 4.10 minit. Sudah dia salat zuhur siap, tengah duduk zikir sekejap, maaf, orang azan asar. Maka dia terus salat asar, itu dia panggil jamak suri, gambaran jamak. Tapi masih dalam waktu tersendiri. Masih dalam waktu masing-masing. Ini alhamdulillah, karena itulah kalau kita belajar dalam fiqh waktu salat, zuhur satu waktu saja. Daripada masuk waktu zuhur sampai ke asar, itu waktu zuhur. Maghrib sama juga. Daripada maghrib sampai isya, satu waktu. Jadi boleh ditangguhkan sampai lewat. Berbeza dengan maghrib, dengan isya. Isya ada dua waktu. Satu waktu darurat, satu lagi waktu ikhtiar, pilihan. Sama juga dengan asar. Waktu dianya, waktu darurat, waktu ikhtiar. Setakat kuning cahaya matahari. Waktu darurat boleh langsung kita pergi sampai ke maghrib. Tapi yang kita nak di sini jamak suri di antara zuhur dengan asar. Di awalnya dilewatkan zuhur, salat asar di awal waktu, dilewatkan maghrib, isya di awal waktu. Itu panggil jamak suri. Adapun jamak yang lain-lain itu jamak yang di luar daripada kira-kira kita ini. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini kita pergi kepada syarat nak qasar salat. Satu-satu. Qasar tak semestinya jamak, ingat. Dan jamak tak semestinya qasar. Kena beza di antara dua perkara ini. Apa syarat dia? Syarat yang pertama dia kata, salat fardu berkenaan wajib. Kitab ni nanti tuan-tuan boleh tengok satu kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i, nama dia Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqhul Manhaji ni satu kitab yang ringkas ditulis dalam mazhab Syafi'i, tapi senang untuk kita belajar, dan kita akan tambah dengan kitab lain lagi insya-Allah. Salat yang pertama sekali dia kena lihat tentang salat fardu berkenaan wajib kata seorang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika musafir. Kita boleh qasar ini ketika kita musafir dan kita buat ketika musafir. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak boleh dikasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib ke atasnya. Begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya. Solat tersebut tidak harus lagi dikasarkan kerana ketika melakukannya nanti dia bukan lagi bermusafir, sedangkan qasar adalah orang yang bermusafir. Ini agak ada masalah ke sini. Orang yang dah masuk waktu salat, masuk azan zuhur, kita berjalan. Sampai di tengah jalan baru kita nak mula salat. Kita duduk di Kota Baru, kita terus pergi sampai Pasir Putih. Boleh tak boleh kita bermula di situ qasar? Jadi para ulama bahas di sini mengatakan yang tak bolehnya kita solat. Orang dah masuk waktu nak solat di rumah kita, kata solat lalu senang sini, tengah jalan tak payah berhenti lah. Kita kena berjalan dulu pergi. Mana kalau duduk Kota Baru sampai Kuala Krai, berhenti, Allahu Akbar, jadi kita boleh qasar di situ. Itu satu. Dia naknya perjalanan pergi qasar dalam waktu yang dibenarkan. Balik macam tu juga. Balik pun dia kata masuk begitu juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya sehingga balik semula tempatnya. Kita dalam perjalanan tadi daripada Pasir Putih dah masuk waktu dah. Tapi kita tak salat. Kita terus sampai ke rumah kita di Kota Baru. Bila sampai di sini, aku tadi masuk waktu dalam waktu musafir. Lah, kita mesti salat zuhur 4 rakaat juga bila sampai di rumah. Itu kaedah dia. Kedua, perjalanan telah melepasi pagar sempadan qaryahnya. Mesti keluar daripada kampung dia. Kalau kita hari ni lah, qaryah kita ni taman perumahan kita. Perumahan kita ni taman. Kalau ada pagar ke tak ada pagar ke, kita dah keluar daripada kampung kita, pergi kampung lain, itu dah boleh mula qasar. Atau kawasan bangunannya jika qaryah tersebut tidak berpagar.
Jadi kalau pagar tak ada, habis dah bangunan. Ni dah pindah ke kampung lain dah. Boleh mula. Orang yang masih berada dalam kawasan pagar qaryahnya atau kawasan bangunan kampungnya tidak dinamakan musafir lagi. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika melepasinya dan akan berakhir apabila sampai semula ke kawasan itu. Jadi nak tahu masa mana keluar daripada kawasan kita. Ini ramai orang tanya, saya ni ustaz duduk di airport ni, boleh qasar dah kalau di sini? Lebih pada qasar dah. Lebih-lebih lagi yang sudah check in, dah masuk dah dalam bilik pelepasan tu ada solat surau, itu dah lebih pada hak yang dibenarkan, kerana memang kita bermusafir dah sudah. Ini kerana perjalanan tersebut hanya bermula ketika melepasinya dan berakhir apabila sampai semula ke kawasan itu. Oleh itu tidak harus mengqasarkan salat kecuali salat yang wajib atasnya dan melakukannya dalam lingkungan tempoh bermusafir yang tersebut. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Shallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'a wa bi Dzil Hulaifati rak'atain." Anas kata, waktu aku nak musafir, Nabi kita salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Kemudian dia berjalan pergi sampai di Zulhulaifah, di Miqat sekarang ni. Kalau tengok jarak Zulhulaifah dengan Madinah untuk zaman kita hari ni lebih kurang 15 km. Sampai di sana, waktu asar, Nabi kita dah mula qasar. Ya, dia tak qasar di Madinah. Zulhulaifah terletak di kawasan bangunan Madinah. Zaman dulu memang sangat jauh dah Zulhulaifah tu. Zaman sekarang ni pun Zulhulaifah agak putus dah bangunan daripada Madinah. Kemudian jarak perjalanan yang dibenarkan iaitulah tidak kurang daripada 2 marhalah. 2 marhalah itu lebih kurang 56 batu ataupun 91 km. Di sini 2 marhalah ni ada berbagai-bagai sifir mengikut kiraan masing-masing. Ada setengah kitab yang paling minima meletakkan 80 km. Ini paling rendah. Yang jauhnya dalam kitab kita ni dia kata 91 km. Jadi kalau kita nak berhati-hatilah, kata orang, ihtiyat, ambil yang 90. Tapi kalau kita nak ambil yang paling rendah, dia kata lebih kurang jarak dia masiratu yaumin, perjalanan 2 hari jalan kaki, lebih kurang 80 km. Jadi paling rendah 80, yang tingginya 91 km. Ini kena tanda jarak kita. Jadi kita nak jalan straight gini, jangan pusing. Kata kalau duduk di Kuala Kerai ke Kota Baru ni baru 70 km. Macam mana nak suju ke 80? Kita pusing daripada Kuala Kerai ni terus pergi Gantang Panjang dulu, pusing balik nak suju jadi 80. Ada dia ikut jalan betul gitu. Yang ketiga, yang seterusnya, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju. Ini banyak masalah sikit. Tidak berniat menetap di satu tempat yang kita pergi itu, nak duduk 4 hari di tempat yang dituju itu, pada hari mula sampai dan pada hari akhir akan keluar. Mana tak kira hari sampai, tak kira hari kita balik. Naknya berapa hari nak pergi duduk rumah anak ni? 4 hari. Bila sampai je di tempat kita nak pergi, maka putuslah dia punya qasar. Tak boleh lagi. Jelas ke tak jelas ini? Ramai yang kita dengar orang tanya, dia kata saya duduk rumah anak saya 3 hari pertama tu qasar dulu, hari yang keempat baru dak. Lah, kalau kita dah berniat nak duduk lebih daripada 4 hari sampai ke rumah tempat yang kita nak pergi tu, putus qasar di situ. Stop selalu. Berapa hari awak nak kerusus sini? Seminggu. Sampai bukan 3 hari yang pertama tu qasar, sampai tu stop. Yang kita boleh qasarnya dalam perjalanan saja.
Itu perbezaan yang kita ada. Yang saya sebut ni dalam fiqh mazhab Syafi'i ada perbahasan-perbahasan yang lain, tapi kita ambil yang lebih senang inilah. Banyak masalah sangat yang lain. Apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya dan tempat tinggalnya yang tetap. Oleh itu dia tidak harus bersolat qasar lagi di situ, dan hanya untuk solat qasar kekal semasa dalam perjalanan sahaja. Jadi dalam perjalanan kita boleh qasar. Bila sampai di tempat tu, stop. Habis dah. Jadi macam mana nak suruh jadi boleh qasar terus? Jangan duduk lebih pada 4 hari. Duduk 3 hari. Lepas tu pergi negeri lain pula. Habis 3 hari sini, mana pula lagi? Nak pergi rumah anak di Alustar pula. Lepas 3 hari rumah Alustar, pergi pula ke mana-mana negeri lain pula. Akhir sekali sebulan dia berjalan tu qasar straight. Tapi kalau niat macam ni, putus. Hadis ini berdasarkan seorang yang berniat tinggal di tempat kurang daripada 4 hari. Kalau niat kurang 4 hari, atau tidak pasti tempohnya tinggal di situ kerana melakukan tugas yang belum tentu tiba, belum tentu bila selesainya, dalam keadaan yang sempurna dia harus mengqasarkan. Dalam keadaan yang pertama tadi nak 3 hari, tak lebih dari 4 hari, dia harus mengqasarkan salatnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Sementara dalam keadaan yang kedua pula, dia harus mengqasarkan salat sehingga 18 hari selain daripada hari mula sampai dan pada hari keluar meninggalkan tempat tersebut. Jadi dalam fiqh ini macam-macam pandangan ada. Yang mengatakan 18 hari, ada yang kata sampai 20 hari kalau kita tak tahu bila nak selesai. Hal ini berdasarkan hadis daripada Imran bin Husain, katanya, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatha fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'atain. Aku berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama baginda ketika pembebasan Mekah. Baginda tinggal di Mekah selama 18 hari dan baginda tidak bersolat kecuali mengqasarkan 2 rakaat. Dia tak jamak, dia qasar. Jadi kalau kita tak tahu tempoh, kita boleh pergi sampai 18, ada yang meriwayat kata sampai 20. Jadi Nabi SAW telah tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan kerana memerangi puak Hawazin, puak Taif, dan baginda mengqasarkan salatnya, sedangkan baginda tidak pasti berapa lama baginda terpaksa tinggal di situ. Jadi kalau kita tak pasti, kita duduk tunggu bila nak selesai. Boleh jadi esok, tunggu. Bila nak, jadi duduk tunggu. Kita pergi tunggu orang sakit tu, doktor kata esok boleh keluar kot. Esok dia punya jantung tak apa molek pula, tunggu lagi 2 hari, jantung baik dah, apa pula pernafasan pula, tunggu sampai 18 hari. Ada juga pandangan yang mengatakan selagi tak habis, tak ada had berapa bilangan, tapi kita bahas dalam kitab kita ni 18. Syarat yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Ini syarat dia, tidak mengikut imam yang bermukim. Apa maksud dia ni? Kalau kita sampai di mana-mana tempat, kita tengok orang duk solat jemaah, kita masuk solat sekali dengan imam, kita wajib kena selesai sekali dengan imam. Jangan main shortcut tengah jalan. Ada setengah orang ni, dia kata sedang molek tu, imam rakaat yang ketiga, dia pun masuk Allahu Akbar sembahyang zuhur, niat qasar 2 rakaat sebab imam rakaat yang ketiga. Tak boleh. Kalau ikut imam mukim, kita kena ikut 4 rakaat seperti yang dia solat. Saya nak solat musafir tapi ikut dia, kebetulan dia rakaat yang ketiga, tak boleh. Itu syarat dia. Jangan ikut imam yang bermukim. Dan kena ingat, jangan buat jemaah yang kedua. Tempat kita hari ni Masya Allah, satu bas dia mari, imam duk solat kat depan, dia buat jemaah lain kat belakang masjid. Dia kata imam mukim 4, kami musafir 2, jadi 2 imam dalam satu masjid. Ini dilarang kerana menimbulkan perpecahan dan kecelaruan. Saya satu masjid di Malaysia ni, saya berhenti solat zuhur, memang dia orang buat macam tu. Kebetulan jemaah yang kedua duduk dekat dengan kawasan wanita. Bila jemaah yang kedua ni takbir Allahu Akbar, wanita di sebelah tabir dia tu ikut jemaah tu. Sudah solat bercelaru habis, dia kata kami ni ikut siapa? Imam mana yang kami pakai? Kenapa pula 2 rakaat solat? Kenapa?
Saya panggil ketua rombongan, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, Ustaz, kami musafir. Saya kata, tidak ada masalah kamu musafir. Tapi kalau kamu ikut imam, kamu masuk dalam masjid, ya imam sedang salat, kamu kena ikut dia. Jangan pecahkan dua jamaah. Tidak ada dua jamaah dalam satu masjid, kecuali imam yang pertama telah selesai, barulah kamu mula kumpulan yang kedua untuk nak salat qasar ini, bolehlah dia buat. Ini kena jelas. Jika berimamkan seorang yang bermukim, dia adalah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak boleh mengqasarkannya. Sebaliknya, seorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim, kalau kita nak selesai masalah, kita kata oleh kerana ni ustaz besar ni, dia musafir, kita suruh dia jadi imam, ustaz jadi imam, maka harus mengqasarkan salatnya. Dia boleh beritahu, wahai penduduk kampung ini, saya musafir, saya akan salat 2, lepas ni tuan tambah 2 rakaat lagi untuk salat zuhur ataupun asar ataupun isyak. Dan selepas mengucap salam, sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum dengan mengatakan, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan salat kamu, saya seorang musafir. Beritahu biar orang tu bangun. Jangan pula duk main subhanallah. Subhanallah, dia ingat imam tersalah kan. Jadi kita ni pandai subhanallah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas. Ketika ditanya, ma balil musafir yusli rak'atain idza farada wa arba'an idza i'tamma bimuqim. Orang tanya Ibnu Abbas, bagaimana halnya musafir? Dia bersolat 2 rakaat ketika bersendirian dan 4 rakaat ketika mengikut imam yang bermukim. Ibnu Abbas kata, tilka hiyas sunnatu. Ibnu Abbas kata, itulah sunnah. Kamu jangan pertikaikan, itu sunnah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Begitu juga hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia kata, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safar. Wahai penduduk di sini, bersalatlah kamu 4 rakaat, kami adalah orang musafir. Ini dalam kitab kita perbahasan tentang qasar di dalam kitab fiqh manhaji. Dan ada lagi beberapa perkara yang kita nak sebut di sini, kita penting. Yang pertama tadi saya dah sebut tentang jarak. Ada juga sebagian ulama mengatakan tak ada jarak. Asalkan nama musafir, pergilah. Jadi saya kata sebaik-baiknya pendapat yang kuat, ya kita terimalah pandangan yang meletakkan jarak itu, iaitulah di antara 80 hingga 90 km tadi. Yang kedua, satu lagi isu yang kita kena, yang dibenarkan untuk qasar ini, an yakuna safaru mubahan, musafir yang harus. Musafir ibadat kerana haji, kerana jihad, itu jelas. Jadi musafir kerana harus pun dibenarkan. Cuma orang tanya, kalau pergi ke Bukit Jalil, harus ke tak harus? Kan tak nak tanya soalan ni. Ni kalau musim-musim Bukit Jalil penuh ni, orang duk tanya ni, Ustaz, banyak ni SMS masuk. Dah dekat maghrib ni Ustaz, ni macam mana ni? Boleh qasar, boleh jamak ke tidak? Jadi kita tengok, kalau kita niat pergi tu kerana maksiat, mungkar, lah, ulama mengatakan musafir yang maksiat tidak ada rukhsah. Tapi kalau kita niat ini satu perkara yang harus, kerana permainan yang tidak melegakan, ini tidak menjadi satu halangan. Wallahu alam, atas niat yang kita nak pergi. Ya, tadi kita dah sebut tentang jarak. Permulaan kita mula qasar setelah kita keluar daripada kampung kita. Ada juga sebagian ulama mengatakan boleh kita qasar walaupun di kampung dia lagi. Wallahu alam. Jadi kita yang sahihnya kita ambil pandangan yang mengatakan boleh bila kita sudah keluar daripada kampung kita. Syarat dia juga qasar ini dengan niat. Niat ketika kita niat salat, aku niat saja aku sembahyang zuhur, qasar, sebut gitulah. Syarat yang seterusnya, solat yang kita nak qasar tadi, jangan yang ditinggalkan waktu di kampung. Contohnya kita tertinggal salat di kampung, tertidur ke apa benda, tiba-tiba orang nak berangkat dah, kita pun naik kereta pergi, sampai tengah jalan, aku nak qasar, nak qada yang tertinggal tadi, zuhur tadi tertinggal, nak qada dalam musafir dengan 2 rakaat, tak boleh. Sebab
kita tertinggal waktu kita kena 4 rakaat. Jadi kena qada juga 4. Tak boleh qada setengah. Yang boleh kita tinggal qada qasar dengan qasar ni ketika kita tertinggal dalam musafir, dan qada juga dalam musafir. Ketika itu barulah kita boleh buat. Di antara lagi, kalau orang solat tengah jalan, contohnya dia duduk di Kuala Terengganu, solat zuhur dan asar jamak takdim, driver tu lari laju sampai di kampung dia di Kota Baru ni, orang azan asar, kena ulang balik ke dak asar? Ini soalan. Jawab dianya tak payah ulang balik, sebab waktu kita solat tadi kita berhak untuk jamak qasar, jamak di antara zuhur dengan asar dalam musafir. Cuma perjalanan kita laju sampai orang baru nak azan asar pula, jadi tak payah kita salat 2 kali, kerana waktu kita salat tadi kita dalam musafir yang dibenarkan untuk kita jamak salat itu. Alhamdulillah. Baik, ini satu kes yang saya rasa sangat relevan sama kita ini. Kita masuk surau, airport ke, dekat-dekat dengan orang musafir. Kita bukan waktu solat yang umum. Kalau solat rawatib kita tahulah ada imam mesti orang mukim punya, akan solat 4 rakaat. Kita tengok orang ni macam orang musafir juga, tapi kita tak tahu dia solat ni qasar ke tak qasar. Takkan nak pergi cuik imam qasar ke tidak? Kalau qasar hangguk. Ada orang buat macam tu. Kita tengah solat, dia mari cuik baru. Kalau qasar, isyarat, dia suruh kita hangguk qasar. Mana ada duduk hangguk-hangguk tengah qasar, tengah sembahyang. Dia nakal dia, tapi yang penting dia tu ada fiqh lah, ada fiqh. Dia boleh suruh orang isyarat dekat dia. Tak payah duk isyarat apa dah. Dia kata fa in allaqaniyatahu. Kita taklikkan niat. Kita niat saja aku sembahyang zuhur ikut imam. Kalau imam qasar, aku qasar. Kalau dia tamam, aku tamam. Sebab walaupun di airport, kadang-kadang yang jadi imam tu staff airport tu, bukan orang musafir. Dia tetap akan salat 4 rakaat sebab dia tidak ada hak qasar. Jadi kita nak macam mana? Kita kena taklikkan niat. Kita kata kalau imam aku ni sempurna 4, aku jadi 4 juga. Kalau dia qasar, aku qasar. Jadi kita sesama salah. Sudah 2 rakaat dia bagi salam, assalamualaikum, kita pun assalamualaikum juga. Tamat. Tapi kalau dia bangun lagi, tak payah kita kata aku mufarakah, bercerai dengan imam. Lah, kita paksa kena ikut dia sebab dia orang mukim, kita musafir. Bila ikut orang mukim, kena ikut imam baru jadi. Allahu akbar. Ini. Jadi kita taklik niatnya. Apalagi yang musafir syar'a fi salah. Orang bermusafir dia dah mula salat, kemudian dia syak. Dia salat dah, aku syak. Aku niat qasar ke niat nak sempurna? Macam mana nak jawab? Kata di Ibnu Qudamah, fa in syakka fi niyyatil qasri lazimahul itmam. Kalau dia syak dia ni qasar ke sempurna, maka dia kena sempurnakan salat dia. Tadi kita sebut tentang muddatul iqamah. Jadi sahihnya ramai di kalangan para ulama dan ahli-ahli fatwa di zaman kita ini pun memilih pandangan mazhab Syafi'i tadi yang mengatakan salat itu boleh qasar sekiranya kita nak duduk di satu tempat tak kurang daripada 4 hari. Jadi siapa dia lebih daripada 4 hari, maka al-ahwat bila sampai di tempat itu terus saja dia tamatkan dia punya qasar. Wallahu alam. Kemudian kita berpindah pula kepada hukum jamak. Yang tadi qasar selesai. Jamak, masalah salat jamak pula. Apa dia salat jamak ni? Jamak iaitulah mencampurkan 2 waktu jadi 1 waktu. Kita sebut tadi jamak bermakna kita campurkan yang 2 jadi 1. 2 salat jadi 1 waktu.
Kata di Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri. Rasulullah menjamakkan salat zuhur dengan asar ketika bermusafir, dan menjamakkan salat maghrib dengan isya. Cuma dia tengok keadaan. Mana kalau dia nak berjalan tu dah masuk waktu dah. Pukul 12.30, maka Nabi kita akan tunggu zuhur, jamak takdim baru dia pergi. Tapi kalau dia dalam perjalanan, dia akan pergi terus jamak takhir baru dia berhenti. Jenis jamak kita dah sebut tadi, jamak takdim dengan jamak takhir. Cuma apakah syarat dia? Syarat nak jamak ni apa dia? Yang pertama, kedua-dua salat mengikut urutan, iaitu dimulai dengan salat pertama yang mempunyai 4 waktu, kemudian diikuti salat yang kedua. Ini syarat jamak takdim. Yang pertama kena ikut turutan. Mesti zuhur dulu, baru ditarik asar, mari ke dalam zuhur. Itu boleh. Yang kedua, berniat jamak takdim solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Walau bagaimanapun niat tersebut sunat beserta takbiratul ihram. Kalau kita solat zuhur, jamak takdim, kita kena niat sebaik-baiknya dalam takbiratul ihram saja. Aku solat zuhur, jamak takdim dengan asar. Kalau tak masuk, tak ada masalah. Dalam mana-mana solat kita, sebelum daripada bagi salam, niat dalam hati kita nak jamak dengan asar, maka dia tarik asar masuk ke dalam zuhur, dalam waktu zuhur. Jadi dia ada connecting di antara dua tu. Jadi selesai masalah itu dari sudut niat. Yang ketiga, kedua-dua salat dilakukan secara berturutan, zuhur kemudian asar, iaitu memulakan salat yang kedua dengan segera, sebaik saja selesai salam salat yang pertama, tanpa dipisahkan dengan zikir, mengerjakan sunat dan sebagainya. Jika dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa yang lama pada anggapan umum dan atau melengah-lengahkan salat yang kedua tanpa sebab, batallah jamak tersebut, dan salat yang kedua itu wajib ditangguhkan sehingga waktunya tiba. Jadi asasnya dalam kitab kita fiqh manhaji ni, mazhab Syafi'i kata mesti berturut-turut. Jadi bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, kita boleh kalau jemaah iqamatkan untuk salat yang kedua. Dia salat jamak ni, satu azan, dua iqamat. Satu azan, dua iqamat. Jangan azan yang kedua, azan apa pula ni? Nak salat asar pula. Tak ada azan dah. Qamat terus. Jarak jangan terlalu lama. Lepas sembahyang zuhur tadi, terbatal wuduk, pergi ambil sekejap, mari balik, boleh masuk, tak apa. Kita tidaklah terlalu rigid, terlalu ketat sangat. Ada setengah pandangan tu tak boleh. Berzikir di sini pun disebut jangan zikir yang panjang. Kalau setakat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contoh lepas sembahyang maghrib kita ada zikir la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu insya-Allah tidak terlalu lama dan kita boleh teruskan. Kemudian iqamat, masuk terus pada salat isya. Jadi kalau terlalu lama dah, berhenti lama, kuliah dulu. Lepas kuliah, dia kata kita kena jamak dengan asar ni. Jadi dalam fiqh Syafi'i kata tak boleh, walaupun ada pandangan ulama lain yang mengatakan boleh, bukan syarat terus, sebab selagi masih dalam waktu dibenarkan. Tapi kita ambillah pandangan yang pertama ini. Dalam fiqh manhaji ini lebih teliti untuk kita amalkan. Hal ini adalah kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara tersebut, sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar, dia kata apa? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayru yuakhirul maghrib fayusalliha thalathan thumma yusallim thumma qallama yalbas hatta yuqimal isya fayusalliha rak'ataini thumma yusallim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan salat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan. Kemudian baginda menunaikannya sebanyak 3 rakaat. Selepas salam baginda duduk sekejap, lalu mendirikan salat isya sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda salam. Itu syarat yang seterusnya. Syarat yang keempat, masih dalam bermusafir sehingga memulakan salat yang kedua. Maknanya kita nak salat yang kedua ni tak sampai lagi ke rumah kita, musafir lagi, maka barulah kita boleh salat yang kedua, jamak takhir, jamak takdim. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika salat yang kedua masih lagi belum selesai. Kita tengah salat, tak tahulah naik apa ni,
Solat atas bah kali tak? Berjalan. Tengah duduk solat, orang kata, siapa ada rumah awak ni? Tak apa. Yang pentingnya, waktu takbiratul ihram tadi, kita masih dalam perjalanan. Sama juga yang saya sebut awal tadi, kita solat zuhur, jamak takdim, tiba-tiba bila sampai di rumah kita, masih lagi belum azan asar. Maka, bila orang azan, kita boleh beritahu, saya dah solat jamak tadi, alhamdulillah, tak payah kita ulang kali yang kedua. Ini di antara syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takhir pula, yang pertama, ingat, itu jamak takdim. Kalau kita nak tarik waktu yang kedua ke dalam waktu yang pertama. Jamak takhir, berniat jamak dalam waktu salat yang pertama. Belum habis waktu zuhur, kita niat, aku nak takhirkan salat aku ni kepada waktu asar. Apa pentingnya niat ni? Pentingnya niat ini supaya malaikat yang tulis, dia tak kata orang ni tak salat. Sebab sudah ada niat. Malaikat kata dia berniat dah, dia nak salat dalam waktu yang kedua. Jadi tidak berdosa. Walaupun tamat waktu zuhur, kita tak salat lagi, tidak berdosa kerana kita sudah niat nak pergi pada waktu yang kedua. Itu kepentingan dia. Sekiranya tamat waktu zuhur tanpa berniat menjamakkan salat zuhur pada asar, maka salat zuhur wajib dia qada serta berdosa sebab melengah-lengahkannya tadi. Sebab kita tak niat. Yang kedua, berkekalan masih lagi dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua salat. Oleh itu sekiranya sampai sebelum kedua-dua salat berkenaan selesai, maka salat yang terkemudian menjadi salat qada. Yang ketiga dalam hal ini, tertib antara kedua salat tidak disyaratkan. Jamak takhir ni tertib tidak menjadi syarat. Bahkan boleh dimulakan dengan mana-mana antara dua salat yang dikehendaki. Begitu juga syarat berturutan antara dua salat hanya sunat dan bukannya menjadi syarat sah jamak tersebut. Ingat tadi, jamak takdim zuhur baru asar, maghrib baru isya. Tapi jamak takhir boleh kita buat isya dulu baru mari maghrib, ataupun maghrib dulu baru isya. Tidak menjadi syarat dan tak syarat berturut-turut. Cuma dia kata sunat berturut-turut. Sebab waktu yang pertama telah ditangguhkan pada waktu yang kedua. Kita sampai orang dah masuk waktu isya. Imam nak salat isya, kita ikut dia. Allahu Akbar, tak ada masalah. Kemudian lepas itu baru kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Jadi diboleh tukarkan. Habislah kita. Tadi kita sudah sebut dalam kitab tadi, syarat-syarat perjalanan diharuskan qasar. Saya ulang balik dalam kitab Fiqh Manhaji, dia kata perjalanan jarak dia 81 hingga 90 yang telah kita bahaskan tadi. Yang kedua, perjalanan ni syarat lagi nak qasar dengan jamak ni, perjalanan yang tentu tempat tujunya. Yang tadi kita tak sebut. Perjalanan mesti tentu tempat tuju. Mau nak pergi ke mana tu? Nak pergi tempat sekian. Jarak dia kita tahu dah berapa lama. Orang yang merayau-rayau tanpa tujuan ke tempat yang tertentu, dan orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawanya, perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang jauh. Ini kerana telah diyakini jauh perjalanannya. Jadi kalau kita naik bas, nak gimana ni? Pusing-pusingnya. Mana? Tak tahu nak gimana. Jadi tak boleh kita qasar lagi. Kena tunggu sampai 80 km barulah boleh qasar. Tapi kalau kita tahu dah nak gimana, Gua Musang, Kota Baru Gua Musang 160 km, tak ada masalah. Sampai daripada Kota Baru berhenti Lampuri, salat qasar di situ bermula. Kena tahu jarak. Ikut orang nak bawa pergi mana, tak boleh. Tadi kita sebut tadi perjalanan tidak maksiat. Tamatlah kita dalam masalah perjalanan qasar salat dalam masalah ini. Cuma satu lagi timbul masalah, yang orang duk tanya, boleh tidak jamak di antara salat Jumaat dengan salat asar? Bagi orang yang salat Jumaat, boleh ke tidak dia jamak dengan asar? Di sini berbeza pandangan ulama dalam masalah ini. Jadi ada yang mengatakan dibenarkan
jamak takdim, mana lepas kita semayang Jumaat, kita niat terus jamak dengan asar, boleh semayang. Apa hujah ini? Di antaranya dalam mazhab kita fiqh Syafi'i ini menyebut sedemikian, bi annal jum'ata badalun minaz zuhur. Semayang Jumaat ini ganti daripada zuhur. Jadi oleh kerana ganti daripada zuhur, maka sahlah kamu jamak dengan asar. Kerana ganti, ambil hukumnya digantikan. Contohnya, orang perempuan salat Jumaat. Orang perempuan ni wajib tak wajib salat Jumaat? Tak wajib. Tapi kalau dia salat Jumaat, dia kena ulang balik zuhur ke tidak? Nah, itu dia kata Jumaat ini ganti daripada zuhur. Oleh kerana ganti daripada zuhur, maka tidak menjadi kesalahan kita jamakkan dia di antara Jumaat dengan asar, sah mengikut pandangan ulama ini. Ada juga yang mengatakan Jumaat ini satu fardu yang tersendiri, satu waktu dia saja, maka tak boleh dijamak dengan siapa-siapa. Kalau kamu orang musafir, tak payah salat Jumaat, terus salat zuhur dengan asar jamak takdim. Jadi alhamdulillah kita memilih pandangan yang pertama yang mengatakan sah jamak di antara Jumaat dengan asar. Jadi kalau tuan-tuan berhenti salat Jumaat, boleh kita. Cuma timbul isu dalam fiqh, dalam kitab fiqh kita ni yang mengatakan bilakah boleh musafir hari Jumaat? Bila boleh musafir hari Jumaat? Jadi ada setengah ulama mengatakan kalau dah masuk waktu subuh, kita musafir selepas sembahyang subuh, maka kita wajib kena sembahyang Jumaat sebab kita dah masuk waktu. Jadi ada ulama lain kata selagi tidak azan Jumaat, kita belum musafir pukul 10 pagi, pukul 12 tengah hari, Jumaat pukul 1:30, maka gugur Jumaat dia hari itu, dia kira dia ni seorang bermusafir. Jadi saya mengatakan pandangan yang kedua ini yang mengatakan selagi tidak azan Jumaat ini boleh dikira orang bermusafir pada hari Jumaat adalah sangat relevan, terutama sekali zaman kita hari ini. Kadang-kadang kapal terbang, dia terbang pukul 12:30 tengah hari, pukul 2 petang, macam mana nak pergi solat Jumaat? Jadi kita keluar awal daripada rumah kita, pergi ke airport awal, bermakna kita musafir awal. Dan ketika itu kita boleh menerima pandangan yang mengatakan selagi tidak azan Jumaat, kita tidak jadi kena keluar awal daripada rumah kita. Jangan tunggu tak apa sebab saya musafir dah, orang azan Jumaat kita tak pergilah, itu silap. Mana kena keluar awal, pergi ke airport ataupun ke mana-mana tempat sebelum daripada masuknya waktu Jumaat. Alhamdulillah, ini di antara perkara yang dibincangkan. Ada lagi beberapa perkara yang tertinggal di sini. Timbul isu tadi, bila boleh qasar? Adakah lazim di antara jamak dengan qasar? Jadi saya dah sebut awal-awal tadi, tidak ada talazum, tidak ada kemestian. Bila boleh jamak, mesti boleh qasar. Tak? Sebab Nabi SAW di dalam iza jadda sayr, bila dia dalam perjalanan, dia akan qasar, dia akan jamak. Tapi kalau dia berhenti satu tempat yang tidak berjalan, dia akan qasar dan tidak jamak. Contoh, waktu Nabi kita SAW dalam perjalanan haji, semua dalam perjalanan dia qasar dan dia jamak. Di Arafah Nabi kita qasar, jamak. Sampai di Muzdalifah dia qasar dan dia jamak. Bila sampai di Mina, oleh kerana di Mina ni tak berjalan lagi, Nabi kita hanya qasar saja, dia tidak jamak. Jadi dia salat ikut waktu dia. Sama juga dengan kita hari ni. Tadi kita sebut orang yang duduk satu tempat tak melebih daripada 4 hari, dia boleh qasar. Boleh qasar, maknanya zuhur 2, asar 2, isya 2. Yang lain-lain itu sama. Tapi tak semesti dia jamak. Jadi Nabi kita SAW, kalau dia tak berjalan, dia tidak jamak. Dia hanya qasar saja, merengkaskan salat yang 2. Tapi kalau qasar macam mana? Jadi para ulama mengatakan tidak menjadi kesalahan kalau kita jamak dengan qasarnya sekali, kerana orang ini masih lagi dikira menerima rukhsatus safar, menerima kelonggaran di dalam bermusafir. Alhamdulillah, itu di antara yang dibahaskan. Satu lagi mungkin kita akan lihat nanti, solat yang agak sukar ini, iaitulah solat dalam perjalanan. Hari ini biasa kita akan solat dalam kapal terbang, kita akan solat dalam kereta api,
Kereta api kalau di break pun sekejap je, nak turun tak sempat. Atas kapal laut, atas kapal laut ni tak ramai orang naik kapal laut kan. Zaman dulu, zaman nenek kita, bapak kita dulu, Allah yarhamhum, mereka pergi haji naik kapal. Tapi kalau orang yang sekarang ni, biasa yang kita akan naik atas kapal terbang. Jawab dia, salat atas kereta api, atas kenderaan awam, atas kapal terbang, atas kapal laut, macam mana kita nak salat? Jawabnya, maka kamu bolehlah salat sekadar yang mampu kamu lakukan. Sebolehnya lakukanlah takbiratul ihram ketika kenderaan yang dinaiki sedang berada dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Tanya, mana kiblat? Belah ni. Kita hadap ya, Allahu Akbar. Walaupun selepas itu ia berputar, berpusing ke arah lain, kalau boleh. Sekiranya tidak mampu, dibenarkan salat sekadar yang mampu. Begitu juga dengan masalah berdiri, rukuk dan sujud. Hukumnya sama seperti orang yang sedang sakit, yang juga perlu mengetahui hukum hakam tentang bermusafir, sebagaimana telah kita sebut tadi. Jadi salat atas kapal terbang ini ada dua kategori hari ini. Yang pertama, kita kena tengok jarak perjalanan. Ini saya nak, setiap orang mesti ambil jadual perjalanan dia awal-awal lagi. Kita nak musafir, pergi umrah ke pergi mana-mana tempat, tengok. Dalam perjalanan aku ni akan terlibat dengan salat atas kapal terbang. Contohnya kita akan terbang pada pukul 2 petang. Kita akan tiba destinasi nak pergi nanti pada pukul 10 malam. 2 petang kita boleh salat zuhur dengan asar, jamak takdim di airport. Cepat-cepat ambil wudu, selesai kan? Kapal terbang nak terbang dah. Sekejap ya, 5 minit takkan tak dapat. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih, kata orang. Walaupun di tepi tangga kapal terbang, salat ke situ, siap sejadah dah. Orang Melayu ni kena salat atas sejadah. Tak, sejadah itu Allahu Akbar, salat 2 rakaat naik atas kapal terbang, selesai masalah. Masalah yang keduanya, iaitulah kita akan sampai di destinasi kita 10 malam. Alhamdulillah, tuan-tuan jangan bimbang, kita akan salat jamak takhir bila sampai nanti. Selesai masalahnya, bisa aku nak solat mana ni? Tak ada. Sampai. Yang problemnya, mengikut realitinya, kalau kita balik daripada Jeddah ke Kuala Lumpur, biasanya kita akan terlibat dengan solat subuh atas kapal terbang. Ini kebiasaan kena. Solat subuh atas kapal terbang, waktu nak pergi haji baru ni, kita punya flight pukul 6 pagi. Alah pergi. Mana subuh tak sempat. Sampai jemaah kita berdoa, ya Allah, lewatkanlah kapal terbang 1 jam. Saya kata, kalau Tuhan kabul doa ni, dia terlewat kapal terbang tapi lebih pada 1 jam, letih kita. Memang lewat sungguh kapal terbang. Mustajab doa jemaah haji, jangan doa pelik-pelik, susah. Jadi sempatlah kita salat subuh di KLIA, tapi naik memang lambat. Masa nak balik macam mana nak buat? Kita kena tengok. Dalam perjalanan balik, kita akan terlibat dengan salat subuh atas kapal terbang. Macam mana nak ambil air semayang? Pihak ustaz-ustaz kita, pengkuliah kita kata, solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni tak payah ada wudu, tak payah belaka lah. Macam mana nak setengah orang kata tak payah solat lah, pakai qada selalu lah. Sebab hormat waktu ni pun dia kira kena qada juga bila turun kan. Solat hormat waktu ni, orang yang tak ada air, tak ada debu. Bagi saya je, kategori ni ya, ada solat, tak ada air, tak ada debu ni. Orang lekat atas pokok, paracut, macam budak ni takut nak turun, harimau kat bawah, ataupun tersangkut mana-mana, debu pun tak ada, air tak ada. Ini panggil faqidut tahurain. Orang tak ada alat nak suci. Macam mana nak buat? Ketika itu dia kena solat hormat waktu mengikut keadaan. Tapi bagi kita yang ada jadual perjalanan awal, tuan-tuan kena ingat, kita boleh ambil yang paling minima untuk penggunaan air atas kapal terbang. Minum boleh. Jadi kita ambil, bawa spray, kita buat kat muka kita. Sebelum naik kapal terbang, disyorkan supaya muslimin dan muslimat ambil wuduk siap-siap. Sudah ambil wuduk, pakai stokin yang paling tebal sekali. Ataupun beli khuf, stokin kulit. Pakai stokin kulit, dia panggil khuf. Ataupun stokin tebal, stokin sport. Stokin tebal ni gini ya. Kalau kita ambil air, basah tangan kita, kita letak atas kaki tu tak rasa sejuk. Tebal lah tu. Kalau stokin nipis ni, sekali dengan kaki-kaki basah tak. Alah, itu nipis.
Bila kita pakai stokin, selepas kita ambil wudu, atas kapal terbang nanti kita hanya spray muka kita, tangan, kepala tak apalah. Mazhab Syafi'i ini 3 orang rambut ya, sesar situ. Kaki tak payah basuh, jangan buka stokin. Basahkan tangan ni, ambil tangan, basuh atas belakang kaki. Sap gitu. Dia panggil sapuh di atas stokin. Sapuh. Allah, tengok tanya pramugari mana kiblat. Kalau orang balik Mekah, belakang kapal terbang lah kiblat dia. Pusing ke belakang, Allahu Akbar. Kalau boleh turun, orang tak ramai, waktu orang tidur ramai itu, bolehlah kita solat celah kursi. Tapi masalah sekarang ni, solat celah kursi, dia marah dia orang. Saya setiap kali solat kena marah ya. Dia kata apa solat orang nak lalu, kata orang tidur lalu apanya. Orang lain tak bangun lagi, kita bangun solat subuh contohnya, solat celah kursi, boleh berdiri. Dan kalau Saudi Airline, di belakang dia ada memang ruang solat, boleh solat berjemaah, lebih kurang 5-6 orang boleh solat berjemaah. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kalau musim haji tak ada kursi, tak ada ruang kosong, tak ada, kita nak solat tak boleh, maka solatlah di atas cara yang tadi, duduk atas kursi kita. Kalau boleh berdiri, Allahu Akbar. Lepas tu nak rokok sujud tu setakat isyarat, setakat mana yang kita boleh. Itulah kemampuan kita. Bila kita turun nanti tak payah hormat waktu lagi. Alhamdulillah. Tapi dengan solat hormat waktu yang diajar kepada jemaah hari ini, yang tidak mendapat kepahaman yang penuh, cukup bahaya. Saya dalam satu penerbangan, kita nak balik daripada Jeddah ke Kuala Lumpur tengah hari, kita dijangka akan sampai ke KLIA pukul 4 petang. Ramai orang, bila masuk waktu solat, di announce, tuan-tuan sudah masuk waktu zuhur, boleh solat hormat waktu, tunggu tonggak habis atas kau tu. Allahu Akbar, semayang. Saya kata, semayang apa ni makcik? Hormat waktu. Asal hormat waktu pula. Saya kata, jangan hormat waktu. Kapal terbang kita ni insya Allah dia akan sampai ke LA pada pukul 4 petang. Depan kita ada 3 jam lagi untuk solat jamak takhir zuhur dengan asar di atas bumi. Kenapa nak hormat waktu? Ini kepahaman yang tidak jelas yang diajar kepada masyarakat, yang menimbulkan salah faham. Ada setengah makcik ni bila kita tegur, kenapa solat ni? Oh, dia kata tak boleh. Saya turun di airport nanti, anak-anak nak cium saya, nak peluk semua, naik atas kereta, tak ada masa nak solat. Kata subhanallah, 45 hari masuk camp latihan ibadat di Mekah, di Madinah, nak solat tak ada masa bila sampai di KLIA. Seolah-olah masa haji Tuhan lain, di Kuala Lumpur Tuhan lain. Jangan. Kita belajar dalam perjalanan, ini cara solat. Bila kita sampai di tempat kita, ini cara solat. Dan kita kena tengok, kalau ada waktu atas bumi, jangan solat di atas langit. Turun, nanti kita sempat lagi solat jamak takhir. Alhamdulillah. Ataupun kalau terlibat dengan solat, contohnya penerbangan kita pada pukul 6 petang, mana nak solat maghrib tak boleh lagi, tak masuk waktu. Kita ambil wuduk siap-siap, ambil wuduk awal-awal lagi, siap. Bila masuk waktu maghrib nanti, solat jamak takdim atas kapal terbang dengan wuduk yang kita ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tak pasal lebih pada kita mampu. Yang kita mampunya, kita boleh berdiri. Kemudian waktu nak rokok, boleh lagi. Waktu nak sujud, tak boleh. Duduk atas kursi, setakat mana yang kita boleh. Alhamdulillah. Tak payah pula waktu nak sujud, sujud atas kursi depan kita ni. Tak payah. Ini di antara solat atas kapal terbang. Dan mana-mana atas kereta api pun sama juga. Alhamdulillah. Di atas kapal laut, atas bas. Tapi atas bas ni ada masalah. Terutama lagi masalah kita sekarang ni, dia panggil solat jam. Tahu solat jam? Ini banyak orang, kalau kena jam dekat Kuala Lumpur tu, dia kata boleh tidak kita solat jamak. Kata nak jamak dengan apa? Asar dengan maghrib, tak ada solat. Jadi ada juga orang suruh ambil wuduk siap-siap, ataupun solat hormat waktu, sama-sama bawa kereta. Allahu Akbar. Lah. Kamu duduk atas bumi, takkan tak boleh berhenti. Oh, tengah jam kita berhenti, kereta tak bergerak dah. Solat sekejap depan kereta kita. Allahu Akbar. Kalau kereta boleh berjalan, orang hum sekejap, dia tengok orang nak solat, dia tak marah. Alhamdulillah tuan-tuan, orang yang boleh solat atas bumi lebih senang daripada di antara langit dengan bumi. Jadi kita berhenti tengah jam, kita tahu dah perjalanan hari ni agak sukar, agak jam teruk, bawa air siap-siap ataupun ambil wuduk sebelum keluar daripada pejabat. Kadang-kadang kita cuai, pukul 6 petang tak solat lagi. Tak apa, rumah saya dekat, setengah jam je. Balik rumah pukul 6.30 boleh solat lagi. Siapa dia beritahu kepada awak boleh solat asar pukul 6.30? Setengah orang tu pasal malam lagi dia berhenti. Sempat lagi pukul 7 dia tu. 7.20 maghrib. Dia lagi. Lah. Asar ada 2 waktu. Waktu pilihan sehingga kuning matahari, waktu darurat
sehingga jatuh matahari. Kena ingat dalam kursus solat kita yang lepas-lepas, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Ini masalah problem yang kita ada. Cuma saya nak sentuh sikit je sebab tajuk tentang solat pesakit ini akan disentuh dalam siri yang ketiga lepas zuhur nanti insya-Allah. Cuma apa yang saya nak katanya, masalah jamak kepada orang sakit ataupun doktor-doktor yang terlibat dengan jaga orang sakit, buat pembedahan. Jadi para ulama telah mengeluarkan pandangan bahawa ya juzul jama' bainas salataini, boleh dijamak di antara dua salat bagi orang yang punya keuzuran. Orang ini nak buat pembedahan pukul 3 petang, dia akan sedar nanti doktor kata jangkaan pukul 8 malam, maka dia jamak terus salat zuhur dengan asar, jamak takdim, tidak qasar. Ingat, jamak tak qasar, kena salat 8 rakaat zuhur, asar 8 rakaat, jamak takdim, pukul 3 petang bawa masuk bilik bedah. Bila sudah pembedahan pukul 8 malam, alhamdulillah pukul 12 dia sedar nanti, dia boleh salat maghrib dengan isya jamak takhir 7 rakaat. Tidak ada qasar. Bagi orang yang darurat macam ni tidak ada qasar. Disebut di sini sama jugalah dengan orang-orang yang doktor contohnya, yang buat pembedahan, pakar pembedahan, nak tinggal tak boleh, mati orang ni, maka dia boleh jamak takhirkan salat dia. Tapi kalau darurat sangat, waktu yang kedua pun nak habis juga, maka ketika itu doktor boleh salat di tempat bilik pembedahan dalam keadaan yang di situ sajalah yang dia boleh salat. Jadi tidak menjadi halangan, insya-Allah kita boleh salat dalam keadaan kita sakit yang sangat. Tapi kalau sakit yang boleh diselesaikan masalah, contoh yang saya sebut tadi, yang kita boleh jamak suri, jamak dari sudut gambaran yang boleh jamak, maka pada ketika itu kita jamaklah secara suri, secara gambaran. Jadi buat dia zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Tapi kalau betul-betul tak boleh, maka jamak ketika dalam keadaan darurat tersebut boleh. Cuma ada juga orang tanya, jamak mesyuarat ada ustaz? Letih juga main dengan soalan ni pun. Saya kata jamak mesyuarat tidak ada. Dia kata ini penting, kata betul penting. Pukul 1:30 tadi, kenapa berhenti makan boleh, waktu nak berhenti salat tak boleh? Berhentilah sekejap. Setara mana pentingnya kita. Takkanlah kalau kita berhenti ni hancur satu syarikat, boleh lah. Berhenti sekejap. Arihna biha ya Bilal. Nabi kata rehatkan kami wahai Bilal dengan melakukan salat. Nabi suruh rehat dengan lakukan salat. Tiba-tiba kita pula tak nak salat sebab takut bisnes kita terjejas, takut itu ni. Jawabnya itu semua tu mainan-mainan daripada syaitan saja. Jadi di antara buku yang cantik lah kalau tuan-tuan nak beli, Fiqh Perubatan ini yang dikeluar oleh pihak Papisma kita ni, cantik buku ni. Ada panduan-panduan yang banyak dalam tu. Ni saya tak ada royalty ni, kempen lillahi ta'ala yang ni lah. Aku kata ustaz pakat dah, tak lagi. Jadi dalam ni semua ada isu-isu perubatan yang ada, tentang berubat, masalah istihadah, haid dan sebagainya yang boleh kita lakukan insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah pembentahan kita. Kalau ada persoalan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya berkenaan tentang solat dalam kapal terbang, khususnya yang waktu subuh lah. Kalau kita naik airlines yang bukan Islam kan, satu kita tanya waktu subuh tu, kebanyakan dia orang tak boleh bagi jawapan. So adakah kita berpandukan kepada suasana ataupun keadaan itulah. Dan kita tahu kalau kita duduk di altitude yang tinggi, keadaan dia berbeza penentuan waktu dengan kalau kita duduk kat bawah kan. Ya. Keduanya kiblat pun kebanyakan dia orang tak tahu. Kalau kita naik Mars ke Saudi tak ada masalah lah, tapi naik British Airlines ke, naik apa nama yang lain-lain tu biasanya dia orang ada masalah bila kita tanya dari segi kiblat. So macam mana cara kita nak menentukan? Tu soalan pertama lah. Satu lagi lah, kalau subuh dekat-dekat nak landing, dia memang tak bagi kita apa nama berdiri dan sebagainya kan, ataupun berpusing, maksudnya kita kena pakai tali pinggang. So jadi kalau kita nak tunggu landing, kita tahu kalau flight yang besar dia makan masa untuk kita apa nama sampai ke apa nama terminal lah. Jadi macam mana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik. Terima kasih kepada Dr. Harmi. Ini soalannya untuk memperlengkapkan apa yang kita bincang tadi, iaitulah masalah waktu kritikal subuh
Kerana waktu dia pendek, nak jamak tak boleh kan, kecuali kita ambil mazhab lain, dia panggil mazhab jahil, yang boleh jamak zuhur dengan subuh. Jadi ada dua isu sekarang ni. Kalau kita naik penerbangan yang memang tak ada orang Islam yang boleh beritahu bila subuh, jadi kita balik kepada cerita ada cerita waktu, cerita Dajjal, waktu yang panjang. Orang tanya Nabi SAW, bila panjang waktu ini macam mana kita nak anggarkan salat? Maka Nabi kata faqduru lahu, buatlah anggaran. Jadi anggaran kita gini, subuh ni bila akan masuk waktu? Apabila pejahnya fajar sadiq, mana bila cerah di langit tu ada waktu fajar, mana ketika itu kita nampak sudah cerah, jadi kita anggarkan subuh pada waktu itu telah masuk. Jadi anggaran dengan kita tengok keluar kapal terbang subuhnya macam mana, waktu sudah cerah, jadi kita anggarkan waktu itu subuh. Jadi alhamdulillah, ini di antara ayat yang kita sebut tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian isu yang kedua iaitulah tentang kiblat. Nak ada ke mana? Ke arah kiblat. Tanya pun tak tahu, apa pun tak tahu. Ketika itu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah mana kamu menghadap, kamu akan berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita setakat mana yang kita boleh. Kalau dia benarkan kita solat di luar daripada kursi, boleh berdiri, cari ruang yang ada, Allahu Akbar, adalah ke mana-mana dengan ayat fasamma wajhullah, kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan isu tadi, iaitulah ketika nak landing. Manakala kita turun, betul-betul turun atas bumi pun tak akan sempat, sebab subuh dah masuk dan memang akan tamat waktu subuh. Mana ketika itu kita salatlah di atas kursi dengan tali pinggang kita yang ada di tubuh, salat setakat mana yang kita boleh buat, yang menunjuk kita ni masih lagi mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Alhamdulillah, insya-Allah. Cuma tadilah isu wuduk tadi macam mana. Ini kalau kita boleh selesaikan, kita dah tahu dah nak masuk waktu awal-awal lagi, dan jangkaan kita nak landing pun dengan waktu yang ada. Jadi bangun awal-awal sikit, ambil wuduk setakat mana yang kita boleh, dan jangan lupa pakai kita punya stokin tebal tadi. Hari ni saya sangat sure pada muslimat kita, walaupun tidak bermusafir, kadang-kadang dia sukar, terutama tempat wuduk kita mungkin terdedah, terbuka, nak ambil buka stokin nampak habis dia punya aurat macam-macam. Jadi nak pergi berjabat, dia syarat dia je kena pakai stokin selepas wuduk yang sempurna yang pertama tadi. Jadi bagi orang bermusafir, dia boleh pakai 1 hari 1 malam, bermula daripada wuduk yang pertama, lepas pada batal wuduk, bukan bermula daripada pakai. Contohnya nak mari berjabat, kita pakai pukul 7.30, kita boleh pakai 24 jam, bukan 7.30 esok, pukul 12 tengah hari zuhur. Nanti bila tamat habis wuduk kita, nak ambil wuduk yang kedua, sapu yang pertama, zuhur esok, lusa. Itu dikira 24 jam. Bagi orang yang bermusafir, 3 hari 3 malam, alhamdulillah diberi kelonggaran, tak payah buka kaki dia 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan taharah untuk al-marid, orang sakit. Kadang-kadang orang accident, dia berbalut separuh anggota. Jadi adakah wajib bagi dia untuk himpunkan antara wuduk dengan tayamum, ataupun cukup dengan salah satu daripada taharah tersebut? Wallahu a'lam. Taharah untuk orang sakit sebenarnya mungkin dia akan dibahas dalam sesi yang akan datang, tapi biarlah kita bincang terus. Di sini ada pandangan yang menyebut tentang dalam fiqh Syafi'i contohnya, dia kena 3. Yang pertama kena wuduk, selesai daripada wuduk dia kena basuh setakat mana yang dia boleh basuh, kemudian dia tayamum, disapu di atas balutan, kemudian tayamum. Jadi dalam masalah ini dibahaskan oleh para ulama dalam kitab kita ni, menarik, dalam buku hijau ni ada sebut di sini. Dibahas oleh para ulama bahawa tidak ada 2 taharah dalam satu ibadat, 2 ibadat dalam satu ibadat. Maknanya kalau kita dah ibadat dengan air, kenapa nak ibadat lagi dengan debu? Itu maksud dia. Tidak ada 2 ibadat dalam satu ibadat. Jadi ibadat dah dengan air. Maka para ulama mengatakan, kalau kita balut di sini di anggota wudu, cukup dengan kita basuh setakat mana yang kita boleh, sampai di sini kita sapu ya. Sapu. Tak payah tayamum lagi. Saya lebih cenderung kepada pandangan yang ini, yang mengatakan tidak ada 2 ibadat dalam satu ibadat.
Jadi kita cukuplah dengan kita sapu atas ni, al-mashu 'alal jabirah ini, dan selesai. Tak payah lagi kita tayamum, boleh kita salat. Cuma akan timbul satu implikasi lagi. Dalam fiqh Syafi'i mengatakan, siapa dia pasang dia punya semin, balutan dengan tidak ada wudu. Oh, ni berat lagi kes ni. Kalaulah paling lama orang pasang semin patah kaki ni, berapa lama doktor? Sebulan? Ya? Berapa lama dia kena duduk dalam semin tu? 3 bulan. Berat tu. Dalam fiqh kita, mazhab Syafi'i mengatakan, kalaulah waktu kita nak pasang semin, kita tak ambil wudu, tak ada wudu, semua solat yang kita buat tu kena qada balik. Jadi jangkaan yang paling panjang doktor bagi tahu 3 bulan, 90 hari. Lama. Jadi kerana itulah ulama lain yang mengatakan, sebab apa kamu nak kias kepada pakai khuf yang kita pakai stocking tadi? Pakai stocking tadi syarat dia mesti kena ada wuduk baru boleh pakai. Jadi semin pun nak pasang semin kena ada wuduk dulu. Jadi dibahas panjang oleh para ulama lain pada mazhab kita yang mengatakan kias ini terlalu jauh. Yang ini pilihan. Orang sakit darurat, mana ada doktor alim macam tu, usung dulu pakcik ni ambil wuduk, baru tu kita pasang semin. Kalau boleh buat, terbaik. Tapi nak jumpa hak ni Allah tak tahulah. Lepas kita kerusuh ni mungkin ramai doktor-doktor nurse yang pandai lepas ni, wallahu alam. Jadi itu terbaik. Jadi kita memilih pandangan yang mengatakan walaupun orang ni tidak ambil wuduk sebelum pasang semin dia tu, insya-Allah kalau dia solat dalam keadaan sapu di atas jabirah tadi, solat dia tak perlu diulang lagi, insya-Allah. Soalan yang seterusnya. Saya jururawat yang bekerja shift. Saya ingin bertanya, jika bekerja malam dari 9 malam hingga 7 pagi, sebelum pergi kerja saya masih dalam period, tapi bila saya 3-4 pagi telah bersih. Jadi soalannya, apakah saya perlu qada sembahyang isyak dan perlu sembahyang subuh sedangkan saya belum lagi mandi wajib? Jika tidak, tidakkah saya berdosa meninggalkan solat, dan apakah nasib saya jika saya meninggal dunia sebelum sempat menunaikan solat? Jadi alhamdulillah, saya ingat di hospital kita gini, hospital yang moden dah. Kalau kita tahu pukul 3 pagi hari ni jangkaan kita punya tamat, kita punya tempoh, bawa siaplah kain tuala. Kenapa nak tunggu balik? Dah betul dah tamat, salat mandilah di hospital, boleh mandi. Alhamdulillah, orang menunggu pesakit pun ada tempat mandi. Takkanlah kita pegawai hospital ni tak ada bilik untuk mandi. Jadi, bersiap. Kalau tak ada juga pun gunalah kain-kain tuala untuk pesakit tu, pinjam sekejap kan. Jadi insya-Allah tak sempat mati lagi, kita sempat salat isya pada malam tersebut, insya-Allah. Jadi jangan cari pendekatan yang nak merengkaskan. Ini setengah orang ni, saya tak sempat mandi, awak duduk di mana? Kalau soalan ni atas kapal terbang, relevan sangat. Macam mana nak mandi atas kapal terbang? Tak ada. Nak tayamum pun tak bawa debu. Ada juga orang kata boleh pergi tepuk atas kerusi kapal terbang, kalau ada debu sapu. Kerusi kapal terbang ni cara nak ada debu lah. Kalau kerusi kereta api mungkin. Itu tak ada masalah. Dalam perbincangan kita dalam masalah debu, ada dalam riwayat yang nak tepuk atas belakang kuda, bila ada debu sini sapu je, tak ada masalah. Tapi ni tak boleh panjang dah ni, kau banyak hari ni. Kata orang, menjawab ringkas lebih baik daripada tak jawab, betul tak? Untuk sakit tangan yang ada jarum, bagaimana nak wudu? Adakah lalukan air? Naam, sama juga. Lepas itulah pihak di misi orang panggil dah, jururawat ni, kalau pasang jarum kat sini, guna dia punya plaster seminima yang mungkin, setakat perlu je. Ni dok jarum sini tapi dia lekat habis satu, buat apa banyak-banyak. Jadi kita ambil lekat setakat yang perlu. Kecuali makcik tu memang tak nak solat, buku terus pun tak apa, memang dia tak solat punya tu. Jadi bila sampai di sini, sapu je air di atas balut, atas plaster tu, selesailah masalah, insya-Allah. Apa hukum isteri solat di masjid sedangkan suami amat liat ke masjid, suka solat di rumah?
Ini terbalik ni. Suami suka melengah-lengahkan salat jika isteri menunggu suami untuk berjamaah terpaksa lewat sembahyangnya. Tapi jika sembahyang sendiri sedikit pahalanya. Apa pandangan Ustaz? Gini, dia panggil boleh kompromi masalahnya. Yang pertama sekali-sekala kita bawa lah suami ke masjid. Bang, saya dah siap ni nak pergi masjid ni, boleh kita pergi sekali? Tak seronok lah saya pergi seorang. Lepas Isya kan saya janji nak belanja makan kat mana-mana. Allahu Akbar, suami bunyi isteri ajak makan lepas Isya, pergi masjid lalu lah dia tu dah. Tapi pergi awal, biar dengar kuliah dulu sikit. Tu dia, perangkatlah sikit. Sekiranya suami ni memang melengahkan salat, kita dah siap dah, semayang dulu, salat dulu, Allahu Akbar. Kemudian bila dia siap nanti, salat sekali dengan dia pula berjamaah. Tak apa jemaah 2 kali, yang kedua tu jadi sunat. Alhamdulillah boleh pahala berjamaah. Jadi ada sahabat-sahabat yang salat dengan Nabi di Masjid Nabawi, kemudian balik ke Quba, dia salat pula, jadi imam pula di kampung dia. Tak apa. Dan mudah-mudahan kalau kita tunggu dia cepat sikit. Janganlah bang lambat sangat, saya nak kan tak ada, banyak soalan. Setelah selesai jamak yang pertama, iaitu selepas sebagi salam, perut meragam, pergi selesaikan hajat, boleh, tak ada masalah. Selesai hajat mari jamak balik, insya-Allah tidak ada masalah. Saya dengan ulama mengatakan kalau tak ada apa-apa pun tunggu sekejap, dia kata jamak dalam waktu. Tapi yang terafdal, yang terbaik, keluar daripada khilaf tadi, kita teruskan salat. Tapi oleh kerana darurat macam ni, termasuk dalam akta makruh kalau salat, kalau tidak nak jamak pun makruh kalau kita menahan nak buang air kan. Jadi hal ni memang tak boleh tahan punya. Selesai dulu. Saya musafir, jamak takhir, tiba-tiba nak semayang datang haid qatut, macam dia dah jamak takhir. Bila mari waktu zuhur mari haid, dan dia tak boleh nak jamak dah lah. Dia tak berdosa selagi tidak habis waktu asar, tak tamat, maka dia tidak berdosa. Cuma dia kena qada balik bila selesai haid nanti. Macam solat zuhur dan azan, adakah kena qada zuhur dan asar? Yalah, dia kena qada balik sebab zuhur tu memang dah masuk waktu dan asar pun dalam waktu, cuma tidak berdosa kerana darurat yang datang itu di luar daripada kehendak dia. Saya ada baca dalam buku solat dijamakkan dan dengan qasar 2 rakaat. Maksudnya dalam 2 rakaat itulah contohnya zuhur dan asar. Bukan jamak jadi jamak 8 jadi 2, tidak. Maksud jamak di sini 2 jadi 4. Zuhur 2 rakaat bagi salam, kemudian asar 2 rakaat bagi salam. Itu maksud dia jamak. Jangan pula 8 jadi 2, tak ada. Jamak ni dia ada 2 kategori, sama ada 5 rakaat atau 4 rakaat. Itu dia jamak. Bila jamak 5 rakaat? Maghrib dengan Isya. Itu pun kena salam tengah. Kalau pakai stokin, setelah ada wuduk, jika terbatal kurang daripada sehari semalam, kena ambil wuduk semula. Naam, kena ambil wuduk, cuma tak perlu buka kaki. Sampai di kaki, ambil air, basahkan tangan ni. Jangan basuh busung habis stokin. Basahkan tangan ni biar basah, sapu atas belakang kaki, jangan sapu bawah, belakang. Ambil gini, sapu. Sayyidina Ali kata apa? Laukana dinu birra'i, kalau agama dengan otak, sapu bawah lah. Tapi oleh kerana agama ni ikut Nabi sapu atas. Bukan tak ada wudu, tak perlu basuh kaki. Faham? Basuh kaki tak perlu basuh. Ini yang menyenangkan. Kena buka stoking lagi, kena apa lagi, banyak cerita. Jadi selesai masalah. Esok nak mari berjabat, boleh. Ambil wuduk siap-siap, semayang subuh tu pakai stoking tebal, sampai waktu zuhur tak payah basuh muka, tangan, sapu kepala, sapu atas kaki, atas kita punya stoking. Saya solat jamak, solat jamak zuhur dan asar. Kalau bercakap lepas solat pertama, adakah telah putus? Bercakap apa? Buka kelak buah dulu ke macam mana?
Tapi kalau setakat contohnya kita tengok ada panggilan mustahak, kita jawab sekejap, anak nak tanya di mana duduk kunci ke apa, boleh, tidak menjadi masalah insya-Allah. Tapi janganlah borak sampai setengah waktu. Oh, terupa aku tengah jamak ni. Jangan macam tu. Bagi salat sunat tahiyatul tahajud, apakah surah yang panjang untuk dibaca? Boleh. Apa-apa saja surah yang kita ingat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau boleh surah Baqarah baca, tak apa. Tidak menjadi halangan. Salat tahajud kita seorang boleh baca. Tak payah. Senang ya. Dia salat sunat, kita ni bebas memilih macam mana kita nak berdiri boleh, nak duduk boleh. Dia panggil salat VIP boleh. Salat berdiri iaitulah salat ketika kita kuat. Tapi kalau kita rasa aku nak baca surah Baqarah malam ni, boleh duduk, ambil kursi duduk, Allahu Akbar, pegang Quran baca. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Siapa habis Baqarah, rukuk. Boleh kita duduk sambil kita tadabbur Quran, kita dalam solat. Alhamdulillah, sembahyang sunat boleh. Cuma Nabi kata kalau siapa sembahyang sunat duduk, dia tidak uzur, dia boleh pahala setengah orang berdiri. Tak sama orang sakit lutut dengan duduk tak sakit lutut kan. Alhamdulillah, mudah. Saya akan musafir selama 4 hari. Adakah boleh saya jamak qasar atau qasar saja tanpa jamak bila tiba di sana? Kita sebut tadi, naknya 4 hari, jangan lebih. Tapi kalau 4 hari itu lain daripada hari masuk dengan hari keluar. Kalau kita masuk hari ni, kemudian kita duduk esok lusa tu lah keluar, itu tak kira 4 hari. Nak duduk lebih daripada 4 hari, ketika itu maka tidak ada lagi jamak mengikut pandangan para ulama yang kita sebut tadi. Tapi kalau duduk 3 hari boleh, ataupun 4 hari sekali dengan hari masuk, masih lagi boleh dikasarkan. Jamak pun masih boleh. Cuma para ulama mengatakan, kalaulah kita ni orang laki-laki, tempat hotel kita duduk dekat dengan masjid, bila kamu dengar orang azan, kena pergi juga salatul jamaah. Apakah dalil sembahyang hormat waktu? Saya ada dengar ceramah, tiada istilah sembahyang hormat waktu. Dalil dianya darurat, itu sajalah. Para ulama mengatakan orang yang dipanggil faqidut tahurain, orang yang tidak ada wuduk dan tidak ada debu, maka dia boleh salat menghormati waktu. Karena itulah saya nak ajar para jemaah supaya salat hormat waktu begitu sahaja tidak tenang jiwa. Sebab kita masih ada air untuk berwuduk, walaupun secara minima. Tapi cuma salat hormat waktu ni, contoh kalau orang sakit duduk dalam ICU, CCU yang memang langsung debu tak boleh masuk, air pun tak boleh sentuh, ketika itu kalau dia masih sedar, bolehlah dia salat hormat waktu dalam keadaan tersebut, daripada terus tak salat. Nak cari dalil agak sukar lah. Dalam kapal terbang, bolehkah kita bertayamum dengan debu, iaitu dengan lekatkan tangan pada dinding kapal terbang? Saya sebut dah tadi, kalau ada debu jadi, tapi atas kapal terbang tak tahu ada debu ke tidak. Debu masuk ikut mana tak tahu. Kalau naik bas boleh. Adakah solat untuk pesakit? Solat untuk pesakit juga tidak boleh qasar, walaupun boleh dijamak. Naam, dia jamak ni untuk musafir. Qasar untuk musafir. Tapi orang sakit ni dipanggil jamak bukan kerana safar, li ajli darurah, kerana darurat. Beza di antara darurat dengan, macam juga kalau di negara Arab, dalam hadis sebut jamak kerana hujan. Hujan terlalu lebat, maka boleh kita jamak takdim. Jamak takdim boleh, tapi tak boleh qasar. Bagaimanakah cara untuk pesakit wanita mandi wajib semasa kemasukannya ke dalam wad dalam keadaan tidak sedar sehingga keadaannya sedar? Jadi kalau dia tak sedar, tunggu sampai dia pulih lah. Tidak jadi oleh kerana dia orang sakit, orang yang tidak sedar ini, gugur taklif dia sampai dia sedar, nanti barulah kita buat mandi. Tapi kalaulah tak boleh mandi juga, jadi kita pasal guna tayamum ganti daripada mandi. Kalau keadaan sedemikian, mana doktor kata orang ni sebulan lagi baru boleh mandi dengan penyakit dia yang ada, jadi boleh ditayamumkan untuk ganti daripada mandi. Bagaimana hukumnya atau sahkah mempelajari hal-hal agama dengan menggunakan buku-buku tanpa berjumpa para ulama atau ustaz atau ustazah?
Bolehkah kita belajar solat sunat atau apa-apa pun mengikut apa yang ditulis dalam buku? Jawabnya, buku itu panduan. Buku panduan. Sebab itulah kalau pada jemaah nak beli buku, yang pertama sekali kena tengok autoriti penulis buku. Ustaz ni macam mana? Kita tengok dia ni, teliti. Dari sudut dalilnya ada, dari sudut memilih hadis yang kuat, barulah kita tenang, kita boleh ambil. Tapi kalau setakat beli buku tak tahu mari mana, sembahyang sunat yang pelik-pelik, itu bahaya. Jadi sebaik-baiknya walaupun kita baca buku, berittisal, menghubungi para ustazah kita, itulah yang terbaik, kerana mungkin apa yang kita faham tidak tepat apa yang dikendaki dalam buku kita tu. Jadi alhamdulillah tamat kita punya soalan. Ada lagi soalan lisan tambahan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin tanya tentang masalah tanya dah sebagai panduan lah. Di antara tadi penceramah yang pertama tadi tentang masalah sembahyang kami yang berjemaah. Saya dah tengoknya lakukan sembahyang itu sendiri terbit mana dikanak oleh Rasulullah. Rasulullah kata nak kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi di antara hari ini orang sembahyang jemaah kadang-kadang dulu makmum baru diimam. Banyak berlaku sedemikian. Hak tadi kata 80% tadi orang tak sembahyang, hak sembahyang 20 ni pada hak tak belajar. Dia tahu jemaah, dia ikut pergi. Pagi petang jemaah, kita tengok dari segi kaedah peraturan, meduli imam 2 rukun sudah pun batal sembahyang. Macam mana kita nak baiki ni? Seperti mana Ustaz sebut ni masalah pelaksanaan, masalah sakit. Dan saya pernah jumpa orang sakit. Saya pergi melihat pergi jumpa dia sakit di rumah. Dia goyak dulu dia amat tak sembahyang. Dia buku kaki. Kamu tak sembahyang dulu lagi. Pasal apa? Tak tahu nak buat. Ini di segi ilmu yang tidak ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita yang beri cadangan. Jadi inilah di antara penyakit yang kita ada hari ini. Bila kita pergi ziarah orang sakit, kita duk tanya dia sakit ke tak? Betul tak? Dia orang duduk hospital tanya, sakit? Nasib baiklah pak cik tu baik. Kalau tidak ada, mari relax ya sini. Kena kita tak? Tahu dah kawan itu masuk hospital ke Cimani, bawa buah rambutan lagi, bawa longan mata kucing lagi, memang potong kaki lah jawab dia pakcik ni. Yang kita tak nak tanyanya solat ke tidak. Jadi alhamdulillah pihak hospital, terutamanya pihak pusat Islam kita ni di hospital universiti, sudah ada panduan-panduan solat orang sakit. Ini semua membantu sebenarnya. Cuma kerja kita yang dapat kesedaran macam ni. Bila kita pergi ziarah orang sakit, yang mula-mula sekali kita kena tanya, iaitulah adab ziarah orang sakit. Dengan doa kepada dia, minta selamat. Kamu dah tanya dia solat ke tidak? Ramai. Kadang-kadang kita masuk hospital, tengok makcik ni baik, orang nampak tasbih begini, pusing. Mula-mula masuk sampai keluar hospital, tasbih. Tanya-tanya makcik, solat ke tak? Dia kata sekat duduk sini 2 minggu, duduk lagi. Tasbih tu, tak tahu nak buat apa dah, pakai duduk main zikir begini lah, dia kata. Tuhan maha kaya kan? Tuhan maha pengampun. Kata maha pengampun, siapa dia kata tidak maha pengampun? Tapi kalau tak semaya kena. Jadi seolah-olah sakit itu lesen untuk tidak salat. Jadi kita kena berusaha hari ini para jemaah sekalian, setiap kali kita pergi ziarah orang sakit, tanya. Cara sindir dulu tak apa. Kaki buku ni ambil semaya macam mana Tanya dia. Biasa kalau dia tak salat dia akan jawab, "Dok lagi setakat ni." Mungkin tak pandai. Kalau tak pandai senang. Contohnya saya ada buat satu CD. Tengok dalam YouTube ada, cari dalam Abu Anas, panduan taharah dan salat untuk pesakit. Ambil CD ni beri dia, pasang tengok macam mana cara nak buat. Ataupun risalah-risalah yang banyak yang dikeluar oleh pihak hospital, pihak pusat Islam kita ni, ambil di Jabat Agama ada, bawa risalah-risalah macam ni. Ataupun ginilah, insya-Allah petang nanti saya mari semula ziarah pak cik. Kalau dia laki-laki bawa ustaz, kalau dia perempuan kita cari ustazah, bawa mari cerita kepada dia macam mana nak salat. Ini peranan kita. Nak mengajar tak reti, tapi kita boleh bawa orang yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Orang ini kita menyelamatkan dia daripada azab Allah. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, mati di dalam husnul khatimah. Kita juga mendapat pulangan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya rasa setakat itu dululah perbincangan kita pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.